Rancangan Manjada Wajada ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Bank Islam dan Yayasan Basmi Kemiskinan. 2-3 kucing berlari, mana nak sama ada kucing belah. 2-3 boleh dicari, mana nak sama cucu seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumahku, syurgaku. Keindahan sebuah rumah bukan terletak pada besar atau kecilnya. Keindahan sebuah rumah itu bukan terletak pada hebat dan cantik seni rekanya. Kata orang, keindahan sebuah rumah itu dilihat dari bahagia insan yang mendiaminya. Apatah lagi mendiami sebuah rumah di hujung usia tanpa mereka yang bergelar keluarga, tanpa ada tangisan dan ketawa di hari perayaan. Di bulan yang mulia ini, kami bawakan anda manjada wajada istimewa untuk dikongsikan. Hari ini mungkin hari yang paling menggembirakan buat warga emas di Rumah Cahaya Kampung Sungai Tengas. Meski berada di hujung usia, sedikit pemberian ini mungkin bakal menghadirkan saat gembira di dalam hidup mereka. Seronok. Terima kasih pada Bank Islam lah bagi rumah Kak Tok. Dah duduk rumah baru. Tok haraplah anak-anak Tok datang melawat selalu. Ternyata sokongan dari organisasi seperti Bank Islam ini tidak langsung melupakan warga tua yang kebanyakan mereka tidak punya keluarga ini merasa tinggal di rumah sendiri. Selain daripada tujuan utama kita ialah keuntungan kepada bank, dan kita tak lupa jugalah sumbangan kita kepada masyarakat. Keadaan rumah yang ada tengok cukup selesa dengan kemudahan diberikan oleh Pak Bank Islam, yang saya rasa mungkin tak dapat bertempat yang lain. Projek pembinaan 12 buah rumah warga tua di Kampung Sungai Tengas ini dimulakan pada Mac 2011 dan siap sepenuhnya 3 bulan kemudian. Kos diperuntukkan sebanyak RM360,000 dan ia dibina di atas tanah wakaf Majlis Agama Islam Kedah. Kita telah beri arahan kepada setiap pengurus cawangan kita, di mana saja mereka berada, mereka sepatutnya masuk ke kampung-kampung dan mengenal pasti penduduk miskin yang layak menerima bantuan kita dalam bentuk inilah. Bank Islam pun menang, kita pun menang. Ya? So pihak Bank Islam menang disebabkan oleh matlamat zakat dia tercapai, dan kita menang kerana kita menyediakan tempatnya selesa untuk warga tua di sini. Kru Manjada Wajada ke Kulim Kedah demi melihat sendiri kehidupan warga emas di sana setelah menerima bantuan rumah terbabit dan merasai pengalaman berpuasa bersama mereka. Kita gerak sekarang ni. Lokasinya yang agak jauh dan sedikit pendalaman juga merupakan satu dari antara cabaran buat kami untuk ke sana. Ini Tok Baria. Kedatangan Manjada Wajada bersama YBK ini bertujuan membantu insan emas ini berpindah dari rumah lama ke rumah baru yang disumbangkan Bank Islam kepadanya. Assalamualaikum. Tok, boleh kami masuk? Tok buat apa ni? Kembali nak pindah. Nak pindah rumah baru. Tak apa. Ni kita bawa semua ni memang nak tolong Tok lah ni.
baju sembilo ni. Bagi kat saya apa boleh. Baju hati-hati. Habis tutup dulu mesti artis kan? Oh ni pakai tudung putih ke? Kelabu hitam semua boleh. Nak boleh. Walaupun berpuasa, sukarelawan YBK tetap terus membantu Tok Bariah mengemas barang-barang yang akan dipindahkan ke rumah barunya nanti. Selain bantuan rumah, mereka turut dihadiahkan kelengkapan rumah yang lain. Kelihatan sukarelawan YBK ini bersungguh-sungguh membantu Tok Bariah mengemas kelengkapan di dalam rumah barunya ini. Sementara itu, sempat juga kami menjenguk rumah penghuni lain di sini serta bertanya khabar tentang kesihatan dan kisah hidup mereka. Sayang sangat. Tata. Assalamualaikum Cik Long. Alhamdulillah. Sihat Sihat. Alhamdulillah. Ni daripada Yayasan Basmi Kemiskinan. Dia bagilah. Ni kami ada bagi daripada YBK ni. Boleh dia tanya kat belakang tu. Dia masuk. Tu dia tadi dia. Dia sangkut lah. Dah tahu dah mesti balik. Tak apa. Bagi dah tahu dah kot. Dah tahu dah sebab dia dah tahu sendiri. Sampai sama akan ada pintu. Dah pintu. Terkadang terbit rasa sayu dengan nasib mereka yang keseorangan meniti perjalanan menghabiskan sisa kehidupan. Kalau bunga tak dijaga, tergulai juga lah dia. Orangnya yang peramah dan tak lekang dengan senyuman menjadikan kehadiran kami dialu-alukan. Tok Bariah ni orang dia peramah. Orang dia peramah. Dia suka sembang, suka cerita kisah dulu-dulu. Tak biasa tengok dia sedih lah. Tengok dia tu seronok saja. Manjada Wajada berpeluang merasai suasana bulan Ramadan warga kampung dan penghuni rumah warga emas ini. Mereka pun tak ada anak. Jadi mereka sunyi bila buat program macam ni. Jadi mereka rasa seronok lah. Inilah suasana kampung di Sungai Tengas, Kulim, Kedah. Dan walaupun anda dapat lihat penduduknya tidak ramai dan kebanyakannya terdiri daripada warga tua, tetapi apabila tibanya bulan puasa dan hari raya, mereka akan bersama-sama bergotong royong bekerjasama menyediakan juadah berbuka. Dan pada hari ini, kami tim Manjada Wajada berpeluang bersama-sama dengan warga tua memasak bubur lambuk, dan bubur lambuk ini juga merupakan kesukaan dan kegemaran kami. Dan ini juga adalah untuk meraihkan warga tua di Sungai Tengas, Kulim, Kedah. Bersama warga kampung dan penghuni rumah warga emas di sini, kami menyediakan bubur lambuk. Bubur lambuk yang siap dimasak dan dibungkus akan diagihkan kepada 12 orang penghuni rumah warga tua ini dan orang kampung yang datang membantu. Kerana tidak nampak akan kelibat Tok Bariah, kami ke rumahnya. Ya Allah. Ni almari ke apa ni Tok? Besarnya boleh tengok tak? Boleh. Banyak orang baju. Masya Allah. Ya Allah Tok. Ni baju ke apa ni? Memang baju lah. Saya pun tak ada macam ni. Ada lah tapi tak banyak kot. Perbankan peribadi kini menjadi lebih mudah.
memperkenalkan perbankan mudah alih TAP daripada Bank Islam. Satu-satunya perbankan mudah alih yang tidak memerlukan internet bagi kemudahan dan kebebasan perbankan di mana sahaja anda berada. Untuk pemindahan wang atau pembayaran bil, Bank Islam akan menukar cara perbankan anda. Tap sekarang untuk pembaharuan dalam perbankan mudah alih anda. Bank Islam, perintis perubahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Hadis riwayat Muslim. Seperti kebiasaan di bulan-bulan Ramadan, kami turut menemani Tok Bariah ke masjid untuk sama-sama bertadarus Al-Quran. Meh. Kita ni, masjid depan sana kan? Boleh Okey. Bagi Tok Bariah, aktiviti ini bukan hanya pada bulan puasa. Malah, ia sememangnya satu kebiasaan untuknya mengaji dan belajar agama setiap petang. Kita baca sampai kita meninggal dunia. Berada di kalangan mereka yang berbeza usia dan pengalaman hidup dari kami, banyak mengajar erti perjuangan kehidupan, kesunyian serta pengabdian diri pada Yang Esa. Takutlah nak mati nak tak takut. Ni malaikat ni mai dua. Muka nangkit tu. Nak soal kita, nak pukul kita. Muka nangkit kita tu. Dia soal kita cukup-cukup lah. Kami tinggalkan Tok Bariah dan semua penghuni rumah cahaya Kampung Sungai Tengas ini bersama kenangan. Kami tinggalkan usaha-usaha kami, menjada-wajada serta bantuan Bank Islam agar dapat menemani mereka menghabiskan sisa kehidupan. Kami tinggalkan harapan agar warga-warga ini tidak dipinggirkan. Semoga kita yang muda terus mengenang jasa yang tua. Semoga Aidilfitri yang menjelang tiba membawa cahaya dan sinar keceriaan baru bagi mereka. Baiti Jannati, rumah itu syurga. Bagi anak-anak dan penghuni di sini, tempat ini umpama syurga mereka. Lahir daripada kemelut dan bebanan kemiskinan, segala dilema ditinggalkan. Di sini, cita-cita dikejar, sasiah dan jati diri dibina. Ilmu jasmani dan rohani disematkan. Ikuti menjada-wajada istimewa menyusuri sebuah usaha demi merubah sebuah kehidupan dan membina ke arah kejayaan. Lokasinya di serendah Selangor, menjadikannya satu tempat yang sunyi dan aman. Sesuai untuk penghuninya menumpukan kehidupan untuk menuntut ilmu jasmani dan rohani. YBK cuma fokus untuk pendidikan. Jadi asrama kasih ni kita menyediakan lebih kurang 250 tempat untuk anak-anak yatim, fakir dan miskin ni. Separuh-separuh lah maksudnya, wanita, perempuan dan lelaki. Asrama ini pada mulanya dibangunkan pada tahun 1994 dan diubah suai pada tahun 2000. Pelajar-pelajar yang terpilih berasal dari keluarga miskin dan anak yatim dari luar bandar. Ia memulakan operasi dengan rasminya pada 11 Mac 1994. Kerohanian, maksudnya siapa saja yang masuk kat sini yang tak boleh mengaji, okey, kita ajar dia mengaji. Kita make sure lepas je form 5 dia dah mesti khatam Quran. Kemudian semayang berjemaah, semayang 5 waktu tu tak tinggal. Kemudian bagi yang lelaki dia boleh jadi pemimpin ataupun imam. Dan budak yang perempuan ni biasanya dia orang pun rata-rata anak-anak asrama kasih ni dia jadi macam pemimpin pelajar dekat mana universiti yang kita hantar. Alright, hormat.
Kerabat. Hormat. Kerabat. Berbagai aspek ditekankan. Semua penghuni di sini diajar berdikari melalui aktiviti pihak asrama yang disusun oleh pengetuanya yang lebih mesra dikenali sebagai Pak Latif. Dan bukan mudah juga sebab pelajar ini daripada bermacam-macam ya, masyarakat dan macam keluarga, daripada keluarga yang bermasalah dan daripada keluarga yang miskin, yatim piatu, masalah dalam keluarga suami isteri, daripada anak ni ibu tunggal dan sebagainya lah. Perkenalan Manjada Wajada bersama Pak Latif memperlihatkan dia adalah individu penting yang banyak berusaha menyelaras semua aktiviti anak-anak asrama kasih ini. Berkhidmat hampir 19 tahun, penghuni di sini dianggap sebagai anak sendiri, biarpun ketegasan dan disiplin diutamakan. Kita mendidikkan mereka ni mestilah ditanamkan fardu kifayah lah, fardu kifayah, fardu ain, dan buat satu latihan membaca Quran. Bila melihat mereka berpakaian sekolah, naik bas semua ni mengimbau kenangan dulu-dulu waktu saya sekolah. Tapi yang bezanya bas yang mereka naik ni sangat selesa, betul Fatin? Kan dengar ada aircon. Lepas tu kalau mereka penat balik daripada sekolah memang akan rasa macam sangat segar lah berbanding dengan bas-bas kita dahulu. Alhamdulillah saya dah sampai dah di asrama kasih daripada sekolah SMK Serendah tadi. Bagi saya pelajar-pelajar ni sangat beruntung sebab dia disediakan oleh pengangkutan bas yang mempunyai kondisi yang cukup baik. Jadi pelajar-pelajar ni tak payah nak fikir dah nak naik apa. Pergi sekolah, pergi belajar je. Memang sangat beruntung. Nak sekolah juga. Pengerusi asrama kasih, Datin Hartini Osman juga sempat meluangkan masa bersama-sama kami. Beliau umpama ibu yang memayungi anak-anak asrama kasih ini. Ni saya tengok ni ramai nama pelajar ni, apa ini Datin? Oh, ini senarai anak-anak asrama kasih yang dah tamat dekat asrama ni selama 5 tahun. Jadi dia orang dah masuklah dekat universiti macam MFI, college-college ni kan. Tapi ni menarik perhatian saya ni, Fatimah Zohra binti Sarudin. Dia doktor sekarang ya? Dia Fatimah ni dengan kita, lepas tu dia terus lanjut pelajaran dekat Unimas kat Sarawak. Ini Fatimah ni lah doktor kita yang pertama. Alhamdulillah pelajar-pelajar yang masuk kepada di asrama kasih ni bila keluar menjadilah orang kata kan. Betul, insya-Allah. Insya-Allah. Walau apa jua impian anda, kami boleh menjadikannya kenyataan. Siapa sangka sebuah bank boleh meringankan beban komitmen kewangan? Bank Islam. Daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum. Dekat mana dah?
Okey, dalam 3 minit macam tu. Okey, saya tunggu kat depan ni. Alright, Assalamualaikum. Hari ini, Manjada Wajada. Sebenarnya ada kejutan untuk Datin Hartini. Assalamualaikum, doktor. Sabar. Itulah masa Heliza call tadi tu pun saya dah nak datang asrama balik. Ya Allah, banyaknya lah kenangan kat asrama ni kan. Teringat masa mula-mula masuk dulu. Saya menangis mula masuk dulu masa ayah saya nak hantar kan. Ini adalah kejutan kami. Fatimah Zohrah Shahruddin, kini bergelar seorang doktor, adalah bekas penghuni asrama ini. Dr. Fatimah merupakan simbol kejayaan asrama kasih melahirkan modal insan yang cemerlang. Kini, beliau berkhidmat di bahagian patologi di Hospital Taiping Perak. Datin, saya bawa seseorang. Saya dah lama tak jumpa ni. Ya Allah, lama juga tak jumpa. Datin, first time saya datang sini, saya tengok dia. Saya macam sejuknya tengok muka Datin ni. Memang macam ibu. Dan dia pun sendiri bahasakan diri ibu. So macam kita tak rasa macam kita dengan orang lain. Macam dengan ibu kita kan. Yang rapat dengan kita lah. Sesungguhnya, bantuan yang dihulurkan bukanlah meminta apa-apa balasan. So kita memang datang, kalau nak kata datang selai sepinggang pun boleh. Macam kalau kita tak ada, memang akan dibagi kan. Kurir-kurir, kumpul ilmu-ilmu dulu kan. Itulah Datin, kita dah buat kejutan ni doktor datang sini. Suka tak ni? Suka. Seronok sangat kan. Inilah kita orang punya contoh. Betul. Dekat asrama kasih ni kan. Ramai lagi yang percaya. Bukan saya seorang. Tapi yang jadi pertama. doktor pertama ni, kalau kita nak cakap kata ikon ke, mentor ke, bila kita sebut macam Datuk kalau pergi mana-mana ucapan ni lah kita sebut. Because terharu sebab dia menunjukkan kejayaan seorang daripada keluarga yang susah dan dapat keluar daripada kemiskinan bila menjadi seorang doktor. Jadi tentulah suka, terima kasih pada Heliza yang bawa doktor datang sini. Sebab saya paling last jumpa dia masa wedding. Masa wedding. Sama ke dulu dengan sekarang ni? Dia dulu bersih sikit lah. So masa wedding tu lah jumpa. Lepas tu dah tak jumpa. Sampai dah dapat anak, dah ada cucu lah ni. Itulah. Asrama kasih ada banyak cucu sekarang ni. Terima kasih. Alright, okay, bye. Assalamualaikum. Sebelah petangnya pula, kami bersama anak-anak asrama kasih bergotong royong untuk menyambut kedatangan Syawal yang bakal menjelma esok. Sempat juga kami raikan hari ulang tahun kelahiran pengerusi YBK, Datuk Zana Sakom bersama anak-anak asrama kasih. Biarpun keletihan, suasana keriangan dan keceriaan amat dirasai di kalangan anak-anak ini menyambut hari kemenangan setelah sebulan berpuasa. Saudara serta saudari, setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini.
Tangan yang memberi lebih baik dari yang menerima. Tangan yang berusaha lebih baik dari berpeluk tubuh sahaja. Bank Islam dan Yayasan Basmi Kemiskinan menjadi tonggak utama Manjada Wajada dan kami himpunkan usaha-usaha mereka untuk dikongsikan bersama. Di kesempatan ini kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Manjada Wajada. Siapa berusaha dia berjaya. Merdeka! 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Rancangan Manjada Wajada itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Bank Islam dan Yayasan Basmi Kemiskinan.